اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9. Muka surat 9, baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 9, baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang nyata dengannya dengan sifat ilmu. Yang nyata dengannya dengan sifat ilmu oleh segala perkara, oleh sekalian perkara. Nyata-nyata ni atas barang yang ia segala perkara dengan dia dengan barang. Mana segala perkara daripada segala yang wajib, zat dan sifat Allah, dan yang harus, zat dan sifat makhluk, dan yang mustahil. Itu segala perkara. Nyata-nyata ni atas wajah, atas jalan meliputi. Meliputi, tidak terkecuali, kesemua sekali. Atas jalan meliputi. Atas wajah, atas jalan meliputi. Atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu. Nyata-nyata ni dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Nyata bagi Allah sekalian perkara dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Contohlah, kita nyata satu perkara, Allah nyata sekalian perkara. Kita nyata satu perkara, tetapi terdahulunya tersembunyi, tak nyata, tak tahu pun, baru je tahu. Tu panggil apa ni? Nyata satu perkara yang terdahulu oleh tersembunyi. Maknanya dulu-dulunya tersembunyi, tak tahu pun, baru je nyata sekarang. Itu ilmu kita. Nyata satu perkara dengan dahulu tersembunyi. Faham ayat tu? Allah Ta'ala nyata
dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, dengan bahawa nyata bagi Allah sedia kala. Gitu. Adapun nyata bagi kita satu perkaranya baharu. Sebelum tu tak nyata, tersembunyi, tak tahu. Tu kita. Ni nak faham ayat kita dulu ni. Dengan ketiadaan terdahulu sembunyi. Sebab nyata bagi Allah sedia kala. Di bawah tu, maka baginya bagi ilmu satu ta'alluq jua, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Mana apa ni? Allah mengetahui sedia kala. Nyata bagi sifat ilmu Allah segala perkara, sekalian perkara pada sedia kala. Bererti tidak terdahulu oleh tersembunyi. Kalau dahulunya tersembunyi, tidak nyata bagi Allah, Allah mengetahui kemudian, maka mengetahui Allah mengetahui yang baharu, mustahil. Sebab kalau mengetahui yang baharu, sebelum tu jahil Allah, mustahil. Jadi Allah mengetahui segala perkara pada sedia kala, ta'alluq tanjizi qadim. Bila Allah nyata segala perkara sedia kala, maknanya dengan ketiadaan terdahulu tersembunyi. Ayat kita ni baru bunyi ayat kita klasik. Klasik orang ke? Tahu klasik? Bukan radio klasik tu. Radio klasik tahu lah, dengar lagu-lagu lama tau. Ada kan? Ada tak radio klasik? Dia ada radio klasik. Bukan radio tu, radio moden. Lagu dia klasik. Maknanya ayat kita dengan ketiadaan terdahulu tersembunyi. Dengan ketiadaan terdahulu, dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Kalau nak buat ayat moden bunyi macam mana? Sekarang ayat kita dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Ayat moden dah sebut macam mana? Ayat moden orang sekolah kan? Apa ni? BM tak bahasa Malaysia? BM kan A kan? A apa? A capu. Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Kita nyata satu perkara, tapi dahulunya tersembunyi, tak tahu pun. Barulah terbuka sekarang, barulah nyata sekarang satu perkara yang dahulunya tersembunyi, tertutup, tak tahu pun. Jadi kita nyata sekarang, terbuka sekarang, dahulunya tersembunyi, tertutup, tak nyata. Tu kita. Jadi nyata bagi Allah ni dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Fahamlah? Tapi kalau ayat moden nak buat ayat macam mana? Kalau ayat moden, tanya Mi lah. Kan Mi? Ini kepala bergerak Mi. B-I-A benar. B-M tak boleh A. Mi B-I-A. Tapi BM tak pernah boleh. Tapi ayat kitab ni sedap bunyi. Tapi nak faham tu payah mula-mula. Kalau baca sendiri barangkali nak letak makna apa? Dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Kita nyata satu perkara, tapi dahulunya tersembunyi. Dahulunya tak tahu, baru je nyata, baru je terbuka. Sebelum tu tak tahu, tersembunyi. Allah mengetahui nyata bagi Allah sedia kala, ta'alluq tanjizi qadim. Allah mengetahui sedia kala. Jadi apabila Allah mengetahui sedia kala, maknanya ketiadaan dahulu tersembunyilah. Kalau dahulunya tersembunyi,
Nyata kemudian maknanya mengetahui itu baharu, bukan mengetahui sedia kala, bukan ta'alluq tanjizi qadim jadi ta'alluq tanjizi hadis. Mustahil sama sekali bagi Allah. Yang nyata dengannya dengan sifat ilmu. Yang nyata dengannya dengan sifat ilmu. Nyata ni kalau bahasa Arab disebut inkishaf. Inkishaf. Dahulu kita sudah bicara ta'alluq. Bicara ta'alluq, ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah. Kemudian hak ta'alluq tu ada suluhi qadim, tanjizi hadis. Kemudian ta'alluq tu lah ada nama pula. Ada nama pula ta'alluq tu. Mana dalam kitab Faridatul Faraid ni. Dibicara di mana? Berkaitan dengan ta'alluq. Ta'alluq ni fungsi lah. Ta'alluq ni fungsi. Dia cuma nyatakan selepas bicara sifat yang ke-11 sama, sifat yang ke-12 basar. Kemudian ni muka surat 10 baris yang ke-4 daripada atas. Tak apalah, tak tengok pun tak apa. Dan ta'alluq keduanya ta'alluq sama dan basar. Ta'alluq inkishaf artinya terbuka ataupun nyata. Seperti ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu pun inkishaf juga, terbuka ataupun kita terjemah dengan nyata. Jadi ta'alluq ilmu sama basar dipanggil ta'alluq inkishaf. Nyata terbuka bagi Allah dengan sifat ilmu. Inkishaf nyata terbuka bagi Allah dengan sifat sama. Inkishaf nyata terbuka bagi Allah dengan sifat basar. Dia gitu. Inkishaf lah dia panggil. Kita balik pada kita. Buat misal yang baharu ni. Sebab apa? Kita nak mengenal Allah, kita kenal juga diri kita. Kita nyata dengan pengetahuan. Kita nyata satu perkara melalui pendengaran. Kita nyata satu perkara melalui penglihatan. Gitulah. Jadi dengan ilmu, dengan pendengaran, dengan penglihatan, fungsinya apa? Inkishaf, nyata bagi kita. Tapi nyata melalui jalan pengetahuan, nyata melalui jalan pendengaran, nyata melalui jalan penglihatan, tak sama, tapi nyatalah dia panggil. Bila kita dengar, sahih, nyata bagi kita. Boleh tengok pula, tu lagi jelas, lagi nyata bagi kita. Ada perkara yang nyata dengan pendengaran, ada perkara yang nyata dengan penglihatan. Ada perkara yang hanya nyata dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan kita, dengan ilmu, nyata bagi kita. Nyata bagi kita akan perkara-perkara gaib. Tapi nak nyata melalui pendengaran, penglihatan, tak boleh. Dengan ilmu, nyata, teranglah, terbuka bagi kitanya, ada malaikat. Kita nak nyata ada malaikat dengan pendengaran, tak dapat. Nak nyata ada malaikat dengan penglihatan, tak dapat. Tapi nyata, terbuka bagi kitanya, ada malaikat melalui ilmu. Itu nyata orang itu. Itu panggil inkishaf. Itu bahasa ni panggil istilah ilmu inkishaf. Tapi nak nyata dengan pendengar penglihatan, ada tak nyata itu perkara gaib. Dengan ilmu juga nyata kepada kita, terbuka bagi kitanya, ada persoalan barzah. Tapi nak nyata persoalan barzah dengan pendengaran, tak boleh.
Nak nyata persoalan barzakh dengan penglihatan tak boleh. Dia gitu. Maknanya kita ni terkadang satu perkara nyata dengan ilmu, terkadang nyata dengan pendengaran sama, terkadang nyata dengan penglihatan basar. Kadang-kadang nyata dengan pendengaran, nyata dengan ilmu sekakat tu. Boleh tengok terang-terang. Barulah lebih nyata lagi. Sebelum tu hanya nyata dengan pengetahuan. Orang cerita yang jelas molek, nyata bagi kita perkara yang orang cerita, maka masuk dalam pengetahuan kita. Tapi bila tengok depan mata, nyata yang lebih terang. Tapi nak ceritanya, nyata melalui pengetahuan, nyata melalui pendengaran sama, nyata melalui penglihatan basar kita ni, nyata belaka, inkishaf, tapi tak sama. Jadi nyata bagi Allah dengan sifat ilmu, nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar. Jadi ilmu sama basar dipanggil ta'alluq inkishaf. Inkishaf. Adapun ta'alluq qudrah, taksir. Apa taksir? Allah mengada meniada. Di taksir ni asal maknanya memberi kesan, memberi jadi, itulah. Itu taksir. Makna ta'alluq qudrah dipanggil ta'alluq taksir. Taksir ni Allah mengada, Allah meniada. Itu ta'alluq fungsi sifat qudrah. Taksir, tu qada kita panggil. Nama ta'alluqnya ta'alluq tanjizi hadis qudrah. Ta'alluq tu dipanggil ta'alluq taksir. Ini istilah ilmu. Pegangan kita tak lari. Begitulah. Kalau iradah, ta'alluq iradah qadar, ketentuan Allah, tanjizi qadim, dia panggil ta'alluq takhsis. Takhsis ni menentu. Memanglah kita berpegang seumpama tu. Ilmu mengetahui, tapi kita tak pandai sebut nyata. Iyalah tu. Nyata terbuka bagi Allah melalui dengan sifat ilmu. Iradah pula ta'alluq fungsi dia, hijaan dia, tugas dia, tugas iradah menentu akan sekalian perkara pada azal. Menentu tu dipanggil ta'alluq takhsis. Menentu sampai masa yang berlaku sekaliannya adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Qudrah dipanggil ta'alluq taksir. Melakukan, mengadakan, meniadakan, menggerakkan, mendiamkan, dia panggil taksir. Taksir asal makna beri kesan. Itulah dah wijadi tu lah. Taksir makna berkesan, wijadi. Itu ta'alluq bagi qudrah. Iradah takhsis, menentu. Ilmu sama basar inkishaf, nyata. Kalam-kalam. Kalam dilalah dia panggil. Dilalah, menunjuk. Kita pergi kepada kalam kita. Apabila kalam kita berfungsi, bila kalam kita berfungsi dengan bahawa kita bercakap. Bila kita bercakap, yang pertama menunjukkan bahawa kita tidak bisu. Dilalah dia panggil. Dah senyap, tak bunyi sepatah ke budak ni bisu. Itulah. Dia pun bercakap. Dilalah yang pertama, menunjuk yang pertama, dia boleh cakap, bukan bisu budak ni. Apa dia bercakap sahaja akan menunjukkan apa yang dia kehendak. Dah, mari lama dah senyap je ni. Tidak menunjuk apa-apa lah. Lepas tu dia pun bercakap, dilalah menunjuk bahawa dia tidak bisu. Bila dia bercakap sahaja, dilalah menunjuk apa perkara kehendak dia sebenar yang mari jumpa tu. Tu dilalah dia panggil. Menunjuk. Kalau hak boleh berkata-kata lah.
Kalau tak boleh berkata-kata, dilalahnya dengan isyarat lah tau. Dilalahnya dengan isyarat. Mana ta'alluq kalam adalah dilalah. Mana? Menunjuk. Kalam dalam Al-Quran menunjuk akan perkara yang wajib. Qul huwallahu ahad. Kalam tu menunjuk atas Allah Esa, sifat yang wajib. Pada ni. Jadi kalam dalam Al-Quran tu menunjuk akan perkara yang wajib, menunjuk akan suruhan. Wa aqimus salah. Tu kalam dalam Al-Quran menunjukkan atas suruh sembahyang. Gitu. Tu dilalah dia panggil. Mana ayat-ayat Al-Quran tu menunjuk akan satu-satu perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor kereta TBL 9897. Halang laluan. Kalau dah alih, ambil krim. Benar? Aku kena. TBL 9897. Halang laluan. Jangan sebut nombor ni pun takut. Apa takut? Boleh tak sebut nombor sikit? Nombor apa dah tengok kita semayang dah tinggal ni. Ni sebut nombor. Dia nak beli nombor ekor. Allah kata gila pula. Allah. Ya sebut je lah, sebut je. Sebab tu kalau ada orang accident orang apa kan, dia bukan lagi tolong orang rebah. Dia pergi ambil nombor patah dia rebah. Berapa nombor? Dia cari nombor. Bukan nak pergi tolong orang hok rebah berdarah. Dia ambil nombor patah. Gila orang lagi. Siapa? Sebut je nombor, sebut je. Tahu dah dia ni dah. Gila ni nak nombor. Dia nak nombor apa? Dia nak beli tu. Kalau kita sebut kebetulan betul, Tok Wali lah kita ke warna dah. Dia main khumung lah kita. Dia main puja orang kali. Tergila-gila. Saya cerita tu lah. Boleh jumpa Tok Guru minta nombor ekor. Marah Tok Guru tak nak beranak dia lah. Sebab tu dia jadi macam dak malu tu. Tok Guru tak nak beranak dia. Dia jumpa Tok Guru minta nombor ekor. Masa tu dia macam jeng sikit lah. Dia semua tak berjalan, kerja tak gerak. Dia jadi macam tak ada duit. Jumpa dengan waris dia, Tok Guru minta nombor ekor. Tok Guru biar bleber. Masa tu duduk tanuh dia kata, masa bleber tu. Tok Guru masa bleber tu katok kereta Tok Guru tu. Mung ni gitu lah maksud dia. Kena-kena nombor kereta Tok Guru naik. Dia tak sedar Tok Guru isyarat tu. Tok Guru isyarat mana nombor kereta aku ni lah naiknya. Tapi Tok Guru tak ada kata lah terang-terang. Syubahat sama. Itu huraian dia tu. Ni huraian orang gila. Ni huraian orang gila. Jadi kemudian tu kereta Tok Guru, Tok Guru tepuk kereta Tok Guru tu naik. Dia punya huraian dia. Sebenarnya Tok Guru nak suruh dia ambil nombor kereta Tok Guru tu. Tapi Tok Guru tak boleh hoyak. Mana Tok Guru katok kereta Tok Guru tu nak marah ke dia. Mung ni apa ni? Sambil katok kereta. Mung ni apa ni? Dia katok kereta. Kereta Tok Guru lah. Kena-kena nombor tu naik. Tengok cerita kemudian. Lagi tak beli. Tapi mana? Dia tengok, nombor ni naik. Nombor. Dia ingatlah nombor kereta Tok Guru tu waris dia. Allah, patut Tok Guru katok kereta acak kali hari tu. Tok Guru nak ambil nombor kereta. Kata gila-gila. Gila lah. Mana sabar jumpa Tok Guru minta nombor. Mentang-mentang lah Tok Guru tu waris dia. Waris boleh minta nombor. Jadi hak kalam dilalah. Jadi dalam Al-Quran tu menunjukkan akan perintah, menunjukkan akan larangan, dilalah akan cita-cita Rasul yang terdahulu, dilalah menunjuk akan kisah-kisah pengajaran, dilalah menunjukkan akan perkara-perkara yang akan datang ghaib-ghaib. Itu kalam. Dilalah menunjuk. Gitu jelah. Nama ta'alluq. Kita ni ilmu inkishaf yang nyata, yang terbuka dengannya, dengan sifat ilmu.
Dengannya dengan sifat ilmu. Jadi nyata dengan ilmu ni, macam contoh terdahulunya, mengada meniada dengan sifat kudrah. Iradah pula menentu dengannya dengan sifat iradah. Jadi mengada dengan sifat kudrah, menentu dengan sifat iradah, nyata dengan sifat ilmu. Dengan ni bukan maksudnya kudrah, iradah, ilmu sebagai umpama alat, bukan. Kalau kita kan dengan tu terkadang alat. Mari dengan apa? Dengan kereta. Jadi kereta tu menjadi alat untuk kita bergerak. Faham tak ni? Kita memotong dengan pisau. Jadi pisau tu menjadi alat untuk kita memotong. Memasak dengan api. Jadi api tu menjadi alat untuk kita memasak. Allah mengada dengan kudrah, menentu dengan iradah, nyata dengannya dengan ilmu. Kudrah, iradah, ilmu bukan alat, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nyata ni letak atas sifat. Sifat ilmu yang nyata, sifat kudrah yang terdahulu yang mengadakan, sifat iradah yang terdahulu yang menentu. Jadi yang mengetahui di sini adalah sifat ilmu yang mengetahui. Kita bicarakan sifat ilmu, sifat yang maujud, sifat yang ada, yang sedia, yang qadimah, yang sedia kala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat ilmu mana ni? Yang nyata. Mana yang nyata ni kembali pada mana? Kembali pada sifat. Sifat yang nyata, bukan sifat yang nyata. Allah yang bersifat nukudrah yang nyata. Tu. Mana sekarang ni yang mengada, yang menentu, yang nyata bukan sifat. Yang mengada Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang menentu Allah yang bersifat dengan iradah. Yang nyata Allah yang bersifat dengan ilmu. Tapi di sini yang ni sifat kepada sifat yang maujud. Maknanya yang nyata adalah ilmu. Itu dipanggil isnad majazi. Letak kepada sifat. Tapi yang nyata, maknanya yang mengetahui siapa? Allah yang bersifat dengan ilmu. Tapi dalam ayat kitab ni, yang nyata, yang terbuka, yang jelas bagi Allah dengan yang nyata, yang terbuka, yang jelas ni ilmu. Bukan. Yang nyata adalah Allah yang bersifat dengan ilmu. Gitu. Tapi kata ilmu tu dipanggil isnad majazi, letak sementara kepada sifat. Letak sementara pada sifat. Kudrah lah yang mengadakan, iradah lah yang menentukan, ilmu lah yang nyata. Itu bukan hakiki, bukan sebenar gitu. Dipanggil isnad majazi, letak sementara kepada sifat. Tapi yang mengada Allah, yang menentu Allah, yang nyata ni, ilmu ni Allah, bukan sifat. Lepas tu kata letak yang mengada, yang menentu, yang nyata kepada sifat, isnad majazi. Gitulah. Kudrah lah yang mengadakan, iradah lah yang menentukan, ilmu lah yang nyata. Itu hanya isnad majazi, letak sementara kepada sifat. Hakikinya siapa yang mengada tu? Yang hakiki siapakah yang menentu, yang nyata? Allah. Allah yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu. Pada ni bukan sifat tu. Kalau ni tak ada lah berpegang seumpama ni. Kalau berpegang dengan zat, dengan diri, ilmu tu yang mengetahui, tapi pegang yang tu.
Kalau berpegang dengan zat, dengan diri iradah, itulah yang menentu, bukan Allah. Bukan Allah. Bukan Tuhan lah, bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan, bukan Tuhan yang menentu, tapi diri iradah itu yang menentu. Tapi ya, bukan Tuhan yang mengada, zat diri kudrah yang mengada. Tapi tak ada orang pegang kita. Memang kita berpegang, siapa yang mengada? Tuhan. Siapa yang menentu? Tuhan. Siapa yang nyata? Tuhan. Itu betulnya. Tapi kalau letak kepada kudrah yang mengada, iradah lah yang menentu, ilmu lah yang nyata, dipanggil isnad majazi, letak sementara kepada sifat. Isnad hakiki kena letak kepada Tuhan. Tuhan yang bersifat, gitu. Tuhan yang bersifat kudrah mengadakan, Tuhan yang bersifat dengan iradah menentukan, Tuhan yang bersifat dengan ilmu yang nyata, yang terbuka, yang jelas. Dia gitu. Ini isnad majazi yang saya sebut semua ni. Isnad majazi cakap harian kita itulah. Makan kenyang, minum air hilang dahaga, makan obat hilang pening kepala, telan Panadol suti. Kan ada ni. Makan obat darah tinggi, kencing manis, penyakit jadi stabil. Kalau tak makan obat mungkin darah tinggi tu akan naik. Gitulah. Oleh kerana hari-hari makan obat, salah obat habis jangan nak beli, pusing lalu dah. Pusing lalu. Itu orang awam tak ada salah. Macam kita lah. Yang kita duduk ni, duduk pakar tu elektrik. Tak ada sehari elektrik, pusing lalulah kitanya. Gitu je lah. Hari-hari makan nasi, tak ada berah, tak pusing lah kitanya. Berah habis, tak ingat nak beli. Kuat main telefon, lepas berah habis pun tak ingat nak beli. Kau puang lah. Berah habis pun tak sedar, kuat main telefon. Maknanya pusing, tak ada salah apa pun, tak ada salah, pegangan tetap ada. Perbuatan Allah Ta'ala belaka. Mana sandar kepada asbab, asbab tak ada, kita jadi rungsing. Sebab ada orang ngajar, dia kata jangan makan obat tu hari-hari. Kan doktor kan, dia makan obat tu hari-hari. Yang makan hari-hari, dia kata nanti kan berpegang obat yang menstabilkan darah tinggi, nanti kan berpegang obat yang menstabilkan kencing manis. Sebab apa? Sebab ikut kepada arahan doktor, makan tiap-tiap hari, akhirnya berpegang obat. Tidak. Kenapa nak berpegang obat? Dah makan hari-hari, dah sama dengan makan nasi. Lapar makan nasi, nanti kan berpegang nasi mengenyangkan. Lepas tu macam mana? Lapar makan nasi, lepas tu lapar makan burger, lepas tu lapar makan orang lain pun jangan makan nasi saja. Ni, kalau lapar makan nasi, akhirnya berpegang nasi yang mengenyangkan. Dia kena tukar tak maksud dia? Tukar. Tak boleh makan macam benda dah dia makan, tak boleh. Perut kita orang tua ni nak nasi juga, tak boleh. Kalau tak makan nasi tak boleh, kenyang dah tu, tak boleh nak kena nasi juga. Berpegang nasi ke? Tak, kenapa nak berpegang nasinya? Jadi dia mengajar dia royak, jangan makan obat hari-hari, takut berpegang obat yang menstabilkan. Dah. Obat pegangan obat lain tu. Hati bergantung kepada asbab. Orang awam begitulah. Hati bergantung kepada asbab. Jadi isnad majazi tu cakap harian tu. Dia bukan kata cakap harian, bukan kata ilmu dunia, ilmu sains, tak ada sandar ke Tuhan. Tak ada sandar ke Tuhan ilmu sains. Cuba tanya anak-anak di sekolah, ada tak sandar ke Tuhan? Dia buat begitu, buat begini,
berhasil. Buat begitu, buat begini, berhasil. Ada tak? Qada qadar ni? Ada? Ada panggil juga sains lah, orang panggil ustaz sains. Dah. Mana tak ada Tuhan dia kata. Tak ada Tuhan. Tak sebut Tuhan di percakapan, di pegangan hak Tuhan belaka. Pandai ni. Bukan kata ilmu sains tu saya biasa buat contoh ilmu fiqh tu. Ilmu fiqh kita duk ngaji. Mula-mula ngaji apa dah? Air. Apa dia air? Air musyammas. Apa dia air? Air mutaghayyir. Apa dia air? Air mutanajjis. Apa dia air musyammas? Air yang dipanaskan oleh kepanasan matahari dalam bekas yang menerima tukul. Dalam bekas yang menerima tukul. Itu ayat kitab lah. Ini. Dalam bekas yang tidak menerima tukul. Mana bekas yang tidak menerima tukul? Dalam bekas yang tidak menerima tukul. Bekas besi lah. Tukul dia tak pecah. Itu bekas yang menerima tukul. Mana bekas yang menerima tukul ni, kita katok bekas tu tak ada masalah, besi. Mana bekas yang tidak menerima tukul? Ni payang. Payang tahu? Tempayang. Payang tak kenal pula. Tempayan. Tak ada ji tu, tak ada ji. Tempayan, kan? Tu tempayang hok ada kayu sebatang, ujung tu ada tempurung, hok buat cedok air tu. Nak basuh kaki naik taruh tangga tu lah. Ada ni. Dia ada kayu sebatang, dia ada purung depan tu, bukan purung, tempurung. Depan. Lepas tu kita cedok air nak basuh kaki tu. Tempayang. Terima tak tukar? Tak terima. Kita tukar je pecah. Tu. Kalau bekas gitu tak apa. Bekas yang menerima tukar ni mana? Bekas besi. Jadi air musyammah ni air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Tapi kepanasan matahari bukan matahari Malaysia. Matahari yang di negara-negara Afrika, Mekah gitulah. Kepanasan di 40 apa ni? 40 gitulah dah. Tempat mana Kalau macam kepanasan Malaysia tak apa. Air tu tak panggil musyammah. Kepanasan yang melampau lah kita panggil. Musyammas air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Ada tak cerita kodak-kodak dan kita pekau? Tak ada juga. Mana pun tak ada Tuhan juga tu. Di pegangan tetap ada Tuhan. Tu mana ceritanya bukan kata ilmu sains. Di mulut tak cerita Tuhan. Ilmu pekau pun tak cerita di mulut Tuhan. Tak cerita tapi ni. Ada ni. Air mutaghayyir, air yang berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan tanah. Berubah dengan teh. Berubah dengan milu. Boleh tak tanah, teh, milu memberi bekas pada merubahkan warna air, sifat air? Tak boleh. Air jadi coklat bukan tanah yang buat, Allah yang buat. Tapi kita pekoh kata tanah itulah yang merubahkan sifat air. Abang apa ni? Tak sandar ke Tuhan juga. Tapi pegangan yang merubahkan warna air, sifat air, qada, bukan tanah, bukan teh, bukan milu. Ada ni. Air mutanajjis. Jatuh najis tu menyebabkan air tadi jadi najis. Air jadi najis itu Allah yang buat, bukan najis itu. Tu pegangan. Tapi nak ceritanya kitab fiqh pun isnad majazi. Bukan kata sains saja isnad majazi. Kitab fiqh pun isnad majazi. Tak cerita pun Allah Ta'ala yang merubahkan air, Allah yang menajiskan air, tak cerita. Ya ni. Kau orang biasa disebut ilmu sains ni lah, tak ada Tuhan. Tak. Tak ada Tuhan apa ni? Akidah di sini tak ada Tuhan apa? Dan ilmu sains tu ilmu dunia, ilmu zahir, tak ada salah apa pun dalam agama. Tapi ni akidah kita qada ke. Kita ngaji fiqh pun ni di sini. Sebagai apa tu? Isnad majazi. Letak sementara. Hakikinya hak Tuhan belaka. Gitu je. Jadi macam di sini. Sandar kepada sifat. Yang nyata tu sifat ilmu. Tak. Yang nyata tu Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Baru betul. Itu panggil baru isnad hakiki. Itu baru sandar yang sebenar-benar. Siapa yang nyata?
Yang nyata Tuhan lah. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Sini dah ni. Yang nyata tu kembali pada sifat. Sifat ilmu itulah yang nyata. Pada ni. Yang nyata pula dengan dia, dengan sifat. Dengan dia tu sifat ilmu tu bukan alat. Bukan alat. Allah yang bersifat ilmu yang nyata. Nyata ni pula oleh segala perkara. Sekalian perkara. Tidak ada satu perkara pun yang tidak nyata bagi Allah. Tidak ada satu perkara pun yang Allah tidak tahu. Berpegang ada satu perkara yang tidak nyata bagi Allah, yang Allah tak tahu, mana Allah jahil akan satu perkara, maka ni ijma' kafir. Ijma' ulama menghukumkan kafir. Pada ni ada pun yang kita bicara dahulu, Allah Ta'ala yang bersifat iradah menentukan hanya perkara baik sahaja. Perkara jahat Allah tidak menentukan. Mana tidak menentukan sekalian. Itu Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Tapi Mu'tazilah tadinya perkara jahat yang tidak ditentukan oleh Allah, Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Tolak je mengetahui, kafir lalu dah. Dia tolak menentu iradah pada perkara jahat juga. Itu Mu'tazilah, hak khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Adapun kalau tolak tahu je Allah walaupun hanya satu perkara, maka kafir ijma' ulama. Jadi hak tolak tahu ni tak ada lah. Dia kata hak tolak iradah tu ada. Mu'tazilah tolak ketentuan Allah pada perkara jahat. Ketentuan Allah hanya pada perkara baik. Tu hak Mu'tazilah yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Tapi Mu'tazilah yang tolak ketentuan iradah perkara jahat ni, Allah tahu dak seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah Ta'ala mengetahui pada sedia kala seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Tolak je tahu, kafir lalu. Ijma' ulama kafir. Ada ni. Tolak menentu pada perkara jahat, Mu'tazilah khilaf pada kafir. Memang ada dahulu fahaman yang menolak ilmu, tapi fahaman ni jaranglah disebut dalam kitab. Cuma saya pernah tulis di whiteboard tu, Qadariyah, ingat tak dahulu Qadariyah kan, tulis di whiteboard rasanya. Qadariyah, satunya Qadariyah Al-Qadariyatul Ula, satu laginya Al-Qadariyatus Saniyah. Dia panggil Qadariyah yang pertama, satu lagi Qadariyah yang kedua. Qadariyah yang pertama ni terkadang dipanggil Qadariyah Mutaqaddimun, Qadariyah yang timbul di awal Islam pada masa Imam Syafi'i. Al-Qadariyatus Saniyah ni pula dia terkadang dipanggil Qadariyah Mutaakhirun, Qadariyah yang timbulnya kemudian. Dia ada dua Qadariyah. Yang kita duk bicara Qadariyah lawan Jabariyah. Ingat, Ahli Sunnah Qadariyah Jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Ahli Sunnah Qadariyah Jabariyah. Mana Qadariyah lawan Jabariyah ini kena kepada Qadariyah As-Saniyah, Qadariyah nombor 2, ataupun Qadariyah Mutaakhirun, Qadariyah timbul kemudian. Hak ni yang kita sebut Qadariyah ni. Dia ada satu lagi Qadariyah. Qadariyah ni Qadariyah yang pertama dia panggil. Qadariyah ni timbul pada kurun yang pertama, pupuh pada kurun yang kedua. Setengah mengatakan Qadariyah ni hilang, habis Qadariyah ni sebelum dilahirkan Imam Syafi'i. Ada mengatakan Qadariyah ni pupuh hilang, pahaman ni tidak diikuti ketika Imam Syafi'i ada, kurun yang kedua. Qadariyah ni menolak iradah Allah dan menolak tahu Allah. Ini kafir. Ni jangan disebut, sebab ni kafir. Sekarang
Langit bumi Allah buat. Manusia Allah buat. Lepas daripada tu Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, dan Allah tidak tahu pun apa yang akan berlaku kepada seorang manusia. Ni kafir lah. Sebab dia tolak tahu. Jadi Allah jahil lah jadinya. Bila Allah Ta'ala tahu kau kafir ni, siapa masa berlaku Allah pun tahu. Kalau siapa masa berlaku Allah pun tahu, kita pun tahu. Dan nanti Allah kita pun tahu bila berlaku. Ni qadariyah ni kafir. Ijma' ulama kafir. Allah tidak menentu dan Allah tidak tahu pun apa yang akan berlaku di kemudian. Hal ni jarang disebut dalam kitab. Sebab apa? Sebab berat sangat. Iradah pun ditolak, tahu pun ditolak. Ada ni. Hak timbul sekarang tidak ada yang menolak tahu. Hak timbul sekarang dia menolak kehendak Allah. Tu. Hak saya sebut Mu'tazilah tadi menolak kehendak perkara jahat. Perkara baik kehendak Allah. Ada satu golongan sekarang baik jahat pun tidak ada kehendak Allah, Allah hanya mengetahui. Dia sekarang. Tapi tidak tolak tahu. Kalau tolak je Allah mengetahui, itu tak ada dah tu. Itu kafir ijma' ulama. Kalau tolak Allah nyata, Allah tu buka, Allah Ta'ala tahu, itu kafir ijma' ulama. Hak Mu'tazilah saya sebut tadi, tahu tetap. Cuma perkara jahat Allah tidak kehendak. Sekarang ni timbul, baik ke jahat ke, ditolak kehendak Allah. Hanya Allah Ta'ala tahu. Yang Allah kehendak hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, jadi lelaki, jadi perempuan, lahir daripada ibu mana, lahir daripada masa mana, lahir daripada di tempat mana, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah serta Allah mengetahui. Lepas daripada itu apa yang berlaku di seseorang manusia ni tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Seseorang diberi pilihan sebebas-bebasnya yang tidak berkait dengan kehendak Allah. Ada timbul sekarang. Tapi Allah mengetahui. Ni pun akidah yang terpesong, yang khilaf kafir ataupun dosa besar. Tapi dia tak tolak. Allah Ta'ala mengetahui. Jadi Allah, ketentuan Allah hanya buat langit, buat bumi besar-besar dia. Kita tetap dah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kitanya sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah. Iradah tu bukan ilmu. Apa yang Tuhan kehendak Tuhan tahu. Apa bicara Tuhan tahu. Ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menjadikan, segeranya Allah menjadi seolah-olah seperti Allah Ta'ala berkata jadilah. Tapi bukan Allah ni menjadikan dengan berkata, bukan. Kun, jadilah oleh kamu. Kun tu kalam. Kalam takluk dia apa tadi? Dilalah, bukan taksir. Mengada ni kudrah, bukan kalam. Tapi kun ni menjadi dialah, menjadi penunjuk bahawa segeranya Allah buat seolah-olah Allah Ta'ala kata. Mana ni? Macam kita lah, menghebat, kata je jadi. Gitu. Ya. Demo apalah, demo sebut je, demo cakap je, demo kata je, siap lalu. Maksud apa? Maksud kita cakap tu jadi. Maksudnya cepatnya jadi. Bunyi mulut je jadi lalu. Adakah buat dengan kata? Dah. Nak menunjukkan atas segeranya jadi. Cuma nak ceritanya iradah, ketentuan Allah. Allah melakukan akan barang yang kehendak sekaliannya. Tapi golongan terpesong ni tidak. Apa yang berlaku pada manusia selepas dijadikan oleh Allah, semua berlaku adalah pilihan manusia sendiri secara mutlak. Allah tidak menetapkan
menetapkan, Allah tidak memutuskan. Allah hanya mengetahui. Ini bukan akidah ahli sunnah, ni sesat. Tapi nak ceritanya, kalau tolak sahaja mengetahui, kafir ijma' ulama. Gitu. Jadi nyata dengan sifat kudrah oleh segala perkara. Oleh sekian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Nyata-nyata dengannya, dengan sifat ilmu ni, oleh segala perkara ni, atas barang ni kena pada sifat, atas barang yang ia segala perkara dengan dia, dengan barang. Apa pula maksud di situ? Atas barang yang ia segala perkara dengan dia, dengan barang yang nyata dengan dia, dengan sifat ilmu, oleh segala perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Nyata-nyata ni atas barang yang ia segala perkara dengan dia, dengan barang. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau perkara begitu, begitulah yang nyata bagi Allah. Tak ada ni. Barang yang tu macam mana, macam itulah. Barang macam itulah Allah Ta'ala nyata. Adapun kita, bagi kita nyata. Saya nyata, jelas, sahih dah. Tak ada ni. Tengok-tengok barang yang berlaku tu sebalik. Tu dia panggil jahil murakkab, tu kita. Allah ni nyata ni atas barang yang ia segala perkara dengan barang. Makna apa? Wakil kelakuan sebenarnya macam mana, begitulah Allah Ta'ala mengetahui. Begitulah Allah Ta'ala nyata. Kita nyata juga satu-satu hukum. Contohnya, kita ngaji lama dah. Hukum ni nyata, kita jelas bagi kitanya. Hukum ni begini, nyata bagi kita, jelas bagi kita. Kena hukum yang sebenar sebalik. Tu kita terkadang maknanya kita jahil. Sebab kalau nyata sungguh, kalau tahu sungguh, betul baru nyata sungguh, tahu sungguh. Tapi kita kata nyata, kita kata jelas, kita kata tahu. Tapi sebenarnya apa yang kita kata nyata tu tak betul. Panggil nyata ke tak? Panggil jelas ke tak? Panggil tahu ke tak? Tak. Panggil jahil gitu. Tapi sedar tak dia jahil? Tak sedar. Tu panggil jahil murakkab. Dua kali jahil. Jahil murakkab, jahil yang bersusun. Dua kali jahil. Yang pertama, dia jahil akan perkara tersebut. Yang kedua, dia tak tahu pun bahawa dia tak tahu. Jadi dua kali tak tahu. Dia rasa macam nyata, jelas, tahu. Dia panggil jahil murakkab. Jahil basi ni, hukum ni nyata dah bagi kamu, minta maaf. Saya tak nyata hukum ni, tak sahih. Tak tahulah, minta maaf, tak nyata, tak jelas, tak tahu. Mana panggil apa ni? Dia jahil, tetapi dia tahu dia jahil. Jahil basik dia panggil. Jahil selapis. Jahil selapis ni mudah. Apa yang jahil murakkab? Dia jahil, tapi dia jahil baru dia jahil. Dia tak tahu, tapi dia tak tahu baru dia tak tahu. Dia rasa macam dia tahu. Ni payah. Hak ni tunggu saya sebutnya. Hak seumpama ni, kalau kita nak suap pun, dia tak nganga mulut. Gitulah maksud dia. Sebab apa? Sebab dia pandai dah. Pandai sungguh ke tak? Dah. Dia jahil murakkab. Jadi sekarang ni, nyata dengan dia, dengan sifat ilmu oleh segala perkara ni, atas barang yang ia dengan dia. Mana barang tersebut macam mana wakil dia, ataupun nafsul amri dia macam, diri perkara tu macam mana. Begitulah nyata bagi Allah. Begini perkara tu, beginilah nyata bagi Allah. Ni makna apa? Nyata yang tepat atas diri perkara.
sebagaimana perkara tersebut begitulah nyata bagi Allah. Nak cerita situ je lah. Kita pun gitu juga, akan dikatakan kita nyata jelas tahu apabila yang kita nyata, yang kita terbuka jelas tadi betul. Nyata bagi kamu memang tahu sungguh. Gitulah. Dia kena perkara tu sebagaimana wakil dia, sebagaimana diri perkara yang sebenarnya. Perkara seumpama macam kata hukum begitu, nyata bagi kita begitu. Ini baru tahu, baru ya. Kita nyata hukum begitu, tapi sebenarnya hukum tak sama macam kita nyata tu. Jahil murakkab dia panggil. Jadi sekarang nyata bagi Allah oleh segala perkara, sekarang perkara atas barang yang ia segala perkara dengan dia dengan barang. Maknanya nyata bagi Allah tepat. Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi panjanglah. Satu macam sebut sebelum ni lah. Dia kena ada koma ni. Koma. Yang nyata dengan dia oleh segala perkara. Sesuatu itu. Mana? Atas barang yang ia dengan dia. Mana segala perkara daripada segala yang wajib dan yang harus dan mustahil. Nyata-nyata atas wajah, atas jalan meliputi. Nyata-nyata atas jalan tafsir, atas jalan satu-satu. Nyata dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Itu kata satu koma dia kena ambil satu-satu. Cuma ayat itulah kadang-kadang kita tak apa-apa. Atas barang yang ia segala perkara dengan dia dengan barang. Mana apa ni? Kelakuan perkara tu sebenarnya macam mana? Sebenarnya begitulah yang nyata bagi Allah. Mana apa ni? Nyata yang tepat. Itulah pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan kita kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak tepat. Pengetahuan kita pun hanya satu-satu perkara. Pengetahuan Allah sekalian perkara. Pengetahuan kita hanya satu-satu perkara, terkadang tepat, terkadang tidak tepat. Itu pun hak tepat pun adalah kurniaan daripada Allah. Tahu kita sedikit sebanyak, asbab zahirnya kita belajar pegangan kita, asbab zahir tak boleh bekas, faham, reti, qada, itu kurniaan daripada Allah. Bila Allah kurnia ilmu pada kita, kita kena amanah molek akan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu yang kita belajar tu pandai, bukan hak Tuhan, hak kita sendiri-sendiri, maka terpulang pada kita lah. Nak beramal ke, tambah beramal ke, barang kita. Ilmu mengetahui itu barang kita, bukan hak datang dari qada dan qada Allah. Maknanya kita mengetahui semata-mata kita, terpulang kepada kita sama ada kita nak beramal ataupun tidak. Tapi mengetahui kita satu-satu perkara itu pun adalah kurniaan daripada Allah. Bila kurniaan daripada Allah agak, kena amanah lah dengan kurnia Allah, dengan ilmu, dengan kita kena beramal. Dan dengan ilmu kurnia Allah ni, jangan sombong, jangan ujub, jangan riak. Bukan barang kita pun. Kita nyata, jelas, tahu sahih satu perkara, kurniaan daripada Allah. Tapi hak kewajipan kita kena buat sebab molek lah. Tapi pegangan kitanya, ikhtiar usaha, asbab tak boleh bekas sama sekali. Nyata, jelas, terbuka, satu-satu perkara, satu-satu ilmu ada datang dari qadar dan qada Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita syukuri. Tak ada jalan kita nak riak, nak ujub dan nak takabur akan barang yang bukan milik kita. Barang yang bukan milik kita. Jadi kita tahu hanya satu-satu perkara. Terkadang tepat, terkadang tak tepat. Satu-satu perkara pun datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui sekalian perkara. Hak dia belaka
Dan apa yang Allah Ta'ala mengetahui tepat dengan diri perkara tersebut. Segala perkara ni daripada segala yang wajib, zat dan sifat Allah, dan yang harus dan yang mustahil. Berarti situ dululah. Berarti situ dulu. Maknanya tak habis lagi lah huraian berkaitan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, huraian yang agak panjang. Sebab kita bicara bab kudrah, iradah, ilmu, kudrah, iradah, qada dan qada, kita kena mati atas sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Belah lelaki tak ada tong ke? Ada tak? Ada? Macam tak ada tong oleh orang lelaki. Ke orang lelaki beri kau puang belaka? Takut orang lelaki beri kau puang belaka. Dia sungguh memang kalau derma mana-mana pun banyak pula kau puang. Dia orang lelaki. Sebab apa? Sebab orang lelaki beri kau puang dah. Baik orang lelaki dah. Jadi timbul nama orang puang lah. Timbul nama orang puang. Ini kitab Munyatul Musalli, muka surat 19, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian dibaca mu'awwizataini. Kemudian dibaca mu'awwizataini. Mu'awwizataini, mu'awwazataini, itu dua bacaan di situ. Kita bisa sebut dengan mu'awwizataini. Mana mu'awwizataini? Dua a'udzu itulah. Dua a'udzu. Al-falaq an-nas itulah. Mu'awwizatain al-falaq an-nas. Ini ada al-falaq an-nas. Itu mu'awwizatain. Dua kul a'udzu. Saya tulis sini, baca dua kul a'udzu. Gitu. Baca dua kul a'udzu lah. Kul a'udzu tak cukup tu, kena ada zu selagi. Kul a'udzu. A'udzu tu cukuplah perkataan. Aku berlindung. Kul a'udzu tu mana? Tak cukup lagi perkataan tu. Jadi mu'awwizatain baca dua kul a'udzu. Al-falaq an-nas. Baca di sini, kemudian daripada membaca doa. Kemudian daripada membaca doa. Tapi yang masyhur yang kita doa amal, baca Al-falaq an-nas ni sebelum kita subhanallah 33 kali kan. Maknanya kalau wirid tu lengkap sampai kepada syahidallah, kemudian kulillahumma malikal mulk sampai ke bi ghairi hisab. Kita pun baca kul huwallah, al-falaq, an-nas, Fatihah, tepuk tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 ataupun 34 kali. Jadi kita biasanya al-falaq an-nas kita baca sebelum daripada kita tasbih. Yang pentingnya kita baca sebelum tasbih ke, selepas doa ke,
Sini lepas doa jadi ni. Sebab yang kita baca mengelupas doa sesudah sembahyang. Jadi hak ni nak baca al-falaq an-nas lepas baca doa. Balik orangnya. Dia orang baca doa je akak punggung lah. Baca doa nak baca al-falaq an-nas, kejut orang. Yang pentingnya baca. Letak sebelum doa, sebelum tasbih, selepas doa, tu terpulang. Yang mana ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang mana terpelihara seseorang daripada tercabut iman. Terpelihara seseorang daripada tercabut iman. Hak tu hak paling besar sekali. Terpelihara daripada tercabut iman, terutama ketika khatimah. Tu tercabut iman ni sepanjang masa ni, terutama ketika khatimah. Tercabut iman ketika khatimah, dekat nak mati, wal-iyazabillah, mati kafir, kekal neraka selama-lamanya, walaupun seseorang tu zahirnya adalah orang Islam, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam, tapi kafir di sisi Allah. Hak kafir zahir sembah berhala, kafir di sisi Allah dah tu, hak tu jelas sangatlah tunya. Dia orang kafir sembah berhala. Hak tercabut iman ni orang Islam yang beriman. Bicara ni tercabut iman, maknanya bukan orang kafir semua berhala, hak tak pernah beriman tu. Orang Islam yang beriman, tapi imannya lemah kerana perintah agama tidak dikerjakan, larangan agama yang dia kerjakan, maka imannya jadi lemah. Tercabut iman, kupurlah dianya, wal-iyazabillah. Ada ni. Jadi waktu tercabut iman ni orang Islam pada zahir. Yang paling ditakuti adalah ketika nak mati. Sebab mati husnul khatimah adalah mati al-maut alal iman. Yang duk minta tu lah, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah tu. Tu kita memang tahulah makna, walaupun secara ringkas. Tahu makna secara satu-satu mungkin kita tak tahu, tapi kata doa minta baik kesudahan tu, minta berlindung daripada jahat kesudahan. Kita fahamlah apa dia baik kesudahan. Al-maut alal iman, mati dalam keadaan imannya selamat, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana seseorang tu mati imannya selamat adalah di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hakikinya Tuhan belaka lah, mana sandar ke Tuhan lah. Ini dia panggil mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi amalan yang menyelamatkan seseorang daripada tercabut iman adalah seseorang yang sentiasa membaca ayat kursi lepas semayang ni. Lepas ni akibat kulli salati ni, mengiringi tiap-tiap semayang. Bukan subuh dengan maghrib, mengiringi tiap-tiap sembahyang. Bukan mengiringi sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib, bukan. Mengiringi tiap-tiap sembahyang. Ni dia mengekali baca ayat kursi, baca amanah Rasul sampai ke ni selesai 2 ayat surah Al-Baqarah, baca syahidallah, lepas tu baca innad dina indallahil islam kulillahumma malikal mulk sampai ke bighairi hisab, habis itu. Kemudian baca suratul ikhlas, qul huwallah, kemudian baca muawwizatain al-falaq an-nas, kemudian baca Fatihah. Mengiringi tiap-tiap sembahyang, maka terselamat daripada tercabut iman.
Selamat daripada tercabut iman. Dia amalan bacaan seumpama ni memang tiap-tiap lepas sembahyang waktu, hak saya ngaji dulu adalah di pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh, wirid subuh sampai ke isyak, wirid yang sama. Cuma lepas subuh tu, lepas berdoa sekali, baca Fatihah, sambung dengan tahlil pula panjang. Tu je beza sikit lah. Maknanya wirid lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak sama. Cuma lepas subuh ni, tunggu lepas habis baca doa yang pertama, tunggu baca Fatihah tengah tu, tunggu baca doa yang kedua. Segera tunggu sambung kepada tahlil panjang pula tahlil. Barulah doa semula di hujung. Tu subuh. Untuk panjang sikitnya. Tapi hak amanah rasul ke apa semua tu, baca tiap-tiap selepas daripada 5 fardu sembahyang. Kita biasa kampung ni subuh dengan maghrib je lah. Cuma sekarang subuh dengan maghrib pun tak baca juga. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada kuliah subuh, ada kuliah maghrib. Maka diutamakan hak kuliah lah daripada hak wirid tadi ni. Maka wirid pun jadi terpotong lah. Terpotong jadi wirid sembahyang. Sebab kita letak kuliah tu kuliah subuh dengan kuliah maghrib. Yang kuliah sebenarnya duha. Kuliah sebenarnya duha. Kuliah sebenar macam orang sekolah. Masuk pukul 8, balik pukul 1. Suka pula dah. Masuk pukul 8, balik pukul 1, bawa bekal. Bawa bekal, duduk dah kelar. Pukul 1 lah balik. Petang tuition pula. Tu kuliah yang sebenar. Bukan lepas subuh, lepas maghrib. Lepas subuh dia ada zikir yang panjang sampai ke syuruk terbit matahari. Lepas maghrib bukan waktu kuliah. Lepas maghrib waktu untuk semayang sunat awabin. Lepas maghrib waktu yang mahbubah, waktu yang digemari untuk membaca Al-Quran. Dan waktu kuliahnya waktu pagi lah, pukul 8 sampai pukul 1. Aku mana? Kita betul lah, pukul 8 sampai pukul 1. Tapi ilmu dunia, ilmu dunia. Lepas daripada habis belajar ilmu dunia, kena buat kerja tanggung nafkah keluarga pula. Gitu kehidupan kitanya. Akhirnya terpaksalah letak kuliah lepas subuh, lepas maghrib. Maka wiridnya ketinggalan sebab kita nak utamakan hak lebih besar. Gitu je lah. Rugi tak wirid itu ketinggalan? Rugi, tetapi sebab nak kejar hak lebih besar, iaitu ilmu. Kenapa nak kejar ilmu? Sebab kehidupan kita seumpama tu sekarang. Ilmu tu sepatutnya ibu bapa ajar sebelum daripada balik. Tak payah nak sibuk-sibuk nak belajar. Hanya beramal sahaja. Gitu je sebenarnya. Tak sibuk-sibuk nak belajar. Kita mak ayah ajar lengkap dah fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Sepatutnya gitulah. Tu tugas yang paling besar pada ibu bapa adalah beri didikan ilmu agama yang secukupnya sebelum daripada balik. Ayat tu pelik ke? Tanggungjawab yang besar pada ibu bapa adalah memberi didikan ilmu agama yang secukupnya sebelum anak dewasa ataupun balik. Kita tahu tak seumpama tu? Semua orang tahu. Apakah didikan agama yang lengkap sebelum anak dewasa, sebelum anak balik? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Itulah. Ibu bapa lah kena beri. Kalau ibu bapa pula fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf pun tak ada, tak boleh jadi ibu bapa nah. Kalau sudah terjadi ibu bapa, kena sama-sama belajar lah. Ibu pun mengajar, bapa pun mengajar, anak pun belajar. Sebab apa? Sebab sudah terjadi ibu bapa. Dalam orang berkahwin, kita nak berkahwin juga, ilmu tak ada. Tak apa ilmu tak ada, janji kerja buat ada. Supaya
makan minum anak orang tu terjamin. Makan minum jasmani hok jadi tahi, makan minum rohani agama. Ya ada tak orang mari nak minta anak dia, nak minta anak saya, awang fardu ain lepas kedok ada tak? Ada tak mak ayah tanya ni, mak ayah perempuan ni, ada budak lelaki nak minta anak dia, awak nak ambil anak saya ni, awak kena jaga molek agama anak saya ni, fardu ain awak macam lepas kedok. Kejutlah balik gitu ya kali tau. Oh, tanya fardu ain, kita standby nak cerita. Awak kerja apa? Nak jawab ni kerja ni. Dia tanya hak ilmu fardu ain. Soalan tak kena dengan hak dia nak jawab. Dia nak jawab ni dia kerja gaji besar. Ni jawab tu. Ni mari ni sedap ni gaji besar. Dia tanya fardu ain. Orang puang ayah orang puang. Oh, balik awak jawapan dia. Kan? Jadi agama ni kesamping apa yang kita letak di hadapan sebagai pilihan pertama, dunia ada ke tak ada? Gitu. Akhirahnya sambil-sambil saja. Jadi bila kita zaman umpama sekarang, terpaksalah. Maknanya masa mana yang ada kelapangan umumnya lepas maghrib, terpaksalah buat kuliah maghrib, maka wirid-wirid apa semua tu akan tertinggal lah. Terpaksalah kena tertinggal. Rugi memang rugi, tapi kita nak kejar hak lebih besar, iaitu majlis ilmu. Faham tak ni? Dan kalau kita belajar pun memanglah waktu duha hak lega. Boleh panjang, boleh 2 kitab. Boleh 2 kitab. Sejam setengah lah. Hak 2 jam saya tu, hak sebelah sekali di Kemamang tu 2 jam. 2 jam tak boleh sebenarnya. Orang belajar tak tahulah. Kita orang mengajar ni 2 jam ni dikira macam habis lah, habis. Cukup 2 jam tu habis. Jadi macam mana tu guru mengajar 3 jam. Oh, 3 jam dia mengajar. Saya mengajar di kuliah duha di Masjid Ustaz Ahmad Kemamang tu 2 jam tu kira ada satu kali tu sejam tu rasa macam hanyut dah. Sejam tu rasa macam siapa kedok 2 jam sejam tu rasa macam pelik, rasa macam pelik, letih. Dan kita Terengganu bagi Kemamang tu letih perjalanan 1 hari dah. Jadi letih, sejam tu letih dah, tapi alhamdulillah cukup juga 2 jam. Cukup juga 2 jam. Tapi 2 jam tu kira paling kalau saya lah tak boleh dah 2 jam. Paling tinggi. Memang ada orang ajar 3 jam. Wallahu alam lah dia ajar macam mana. Sejam setengah ni kita boleh 2 kitab. Sejam setengah boleh 2 kitab. Mana masa luah lah. Kemudian macam ada sebut sebelum ni lah, Ramadan boleh belajar. Kalau kuliah maghrib Ramadan kena tutup. Mana waktu duha, waktu belajar memang tepat lah. Waktu untuk kita belajar. Bukan lepas subuh, bukan lepas maghrib. Tapi lepas subuh maghrib, maka wirid-wirid ketinggalan. Ketinggalan pun tak ada apalah. Rugi tu rugi sebab kita nak utamakan hak kewajipan. Sebab kita ni wirid-wirid ni dia nak segera. Bukan kata boleh tak kita wirid lepas maghrib ni kita nak baca lepas daripada isyak. Dan lepas maghrib orang kuliah. Jadi wirid lepas maghrib ni kita nak kupu dulu. Lepas isyak kan baru kita nak wirid hak maghrib tadi hak tak sempat. Dia wirid selepas sembahyang. Sehingga kan kalau kata seseorang dia semayang ba'diyah terlebih dahulu. Barulah dia berwirid. Terhasil tak zikir lepas semayang. Zikir ni sunat semua. Tapi hak zikir khas lepas semayang. Kan dia ada zikir khas pada masa tertentu. Mana sekarang dia zikir lepas semayang. Zikir waktu lain, waktu tetap ada sunat. Kita nak bicara sekarang ni zikir lepas semayang.
Jadi kalau kita lepas salam, kita semayang qabliyah terlebih dahulu, lepas tu barulah kita berwirid, kita masih lagi dapat dok pahala sunat berzikir lepas semayang. Satu pandangan tak dapat. Berzikir dapat pahala, tapi tak dapat pahala zikir atas nama lepas semayang. Bukan berzikir tu kosong, bukan ni. Mana dia istighfar, dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, pahala semata waktu bila-bila masanya waktu. Tapi yang kita nak bicara di sini, hak bacaan khas lepas semayang, hak Nabi ajar pada sahabat. Bacaan wirid khas lepas semayang, hak Nabi ajar pada sahabat. Kalaulah kata di semayang qabliyah terlebih dahulu, ba'diyah terlebih dahulu, barulah dia berwirid lepas daripada tu. Satu pandangan, sudah tidak dapat pahala zikir atas nama lepas semayang. Boleh pahala zikir biasa. Sebab apa? Sebab dipanggil litulil fasli, kerana panjang perceraian antara salam sembahyang dengan zikir yang lepas semayang. Kan zikir wirid lepas semayang, tiba-tiba sudah salam, dia bubuh ba'diyah di tengah tu. Jadi antara salam dengan zikir tu sudah tak panggil lagi zikir lepas semayang, panggil zikir biasa. Satu pandangan afdal, sunat berwirid dahulu barulah semayang ba'diyah, sunat afdal. Seumpama tu. Kalau buat selepas pun masih lagi terhasil wirid lepas semayang, tapi tak dapat hak afdal. Satu pandangan tak ada. Tak ada dah. Zikir, pahala zikir lepas semayang tak ada dah. Hanya ada pahala zikir biasa. Kan ada kan orang semayang, orang berwirid, dia bangun semayang, ada pesen gitu. Itu pun kalau lepas semayang ba'diyah dia berwirid, dia tak berwirid pun, dia balik terus je, dia bersembang je. Jadi pelik juga orang kita ni, orang berwirid belaka yang dia bangun, pergi semayang ba'diyah di belakang. Lepas tu dia berwirid ke tak? Dia tak berwirid pun. Hak ni kalau dia berwirid pula tak dapat afdal, walaupun masih lagi dia dapat pahala berzikir, berwirid lepas dia semayang, walaupun dia selangi dengan ba'diyah. Tapi biasa wak gini tak ramai, seorang dua je. Seorang dua ni kalau kita boleh boleh nasihat apa semua, nasihat lah. Orang panggil jadi macam canggung sikit lah, ramai-ramai duduk sampai ke selesai berwirid dan berdoa, seorang je bangun hidup belakang dia. Buat apalah seorang tu dia pelik? Ke seorang tu mari daripada mana, makhluk mana? Mana? Alien apa? Makhluk asing tu lah. Kenapa seorang tu jadi lain? Dia berasa macam mana yang dibuat terlain daripada orang? Dia rasa macam mana? Orang lain berwirid, aku hidup belakang, aku semayang ba'diyah. Dia rasa macam mana? Dia rasa macam, akulah comel sekali ke? Rasa macam mana? Tak comel pun, tak comel. Kenapa tak wirid macam orang lain dulu baru semayang ba'diyah? Orang lain semayang ba'diyah juga. Yang kita, itulah, dah lah yang kita buat tu tidak afdal. Bukan ada satu pandangan, semayang ba'diyah baru berwirid, boleh pahala zikir biasa, tak dapat pahala zikir lepas semayang. Pada ni. Tapi yang buat seumpama tu, apa dia punya tujuan dia? Tujuan dia apa? Kena tanya. Dok, ni bukan jenis balik awal ni. Ni bukan jenis balik awal. Kalau orang nak balik awal sebab dia ada urusan, wirid dengan ba'diyah, afdal ba'diyah lah. Dia memang ada urusan, dia kena pilih antara wirid ataupun ba'diyah. Kalau wirid, solat ba'diyah tak sempat nak buat. Kalau nak sembahyang ba'diyah, wirid kena tinggalkan, maka afdal pilih ba'diyah lah. Orang yang nak dia cepat sebab dia ada urusan. Yang biasa berlakunya tak balik pun, duduk situ juga, tak balik, bukan ada urusan. Tapi kenapa buat seumpama tu?
Ataupun mungkin dia belajar, saya belajar afdal ba'diyah dahulu. Mungkin gitu ke macam mana? Ni yang saya sebut dalam kitab I'anatul Talibin, muka surat 185. Maknanya disunatkan bahawa berzikir, berdoa sesudah semayang sebelum daripada semayang sunat seumpama tu. Kemudian didatangkan pula, jikalau seseorang mendatangkan wirid dan doa selepas daripada semayang sunat ba'diyah, maka keluar dua pandangan. Satu pandangan, tak ada dah pahala sunat berwirid berdoa lepas semayang. Sebab apa? Sebab sudah tulil fasli, kerana sudah panjang berpisah antara salam dengan bermulanya kita nak istighfar contohnya. Sebab apa? Kita sudah selangi dengan ba'diyah 2 rakaat. Satu pandangan. Satu pandangan, dak putus lagi lah. Mana dia kira dia beri salam, dia terus semayang ba'diyah, lepas tu boleh istighfar, dia baca Allah mutasalam. Satu pandangan lagi dia kata, masih lagi dipanggil wirid semayang lagi, tak putus lagi. Tetapi tidak afdal buat seumpama tu. Yang afdalnya wirid doa barulah ba'diyah. Gitu dalam kitab I'anah. Jadi kalau orang yang semayang ba'diyah dahulu, kalau dia kata saya mengaji afdal seumpama tu, molek tanya dia. Molek tanya dia. Dia saya mengaji dalam kitab, sebutlah nama kitab pun punya arak sikit, I'anatul Talibin. Iyalah, biar kita tak ada pun tahu nama pun. Tak afdal macam kamu buat ni ke? Kamu ngaji dalam kitab lain macam mana pula? Kalau dalam kitab lain saya pun nak tengok juga. Tanyalah dia, kitab mana awak ngaji? Bukan, tak comel sebenarnya. Sebab kita ni ialah berjemaah kan, kita kalau boleh nak sama gitu. Padahal nak sama sepakat gitu. Mana wirid sama-sama apa semua. Lepas tu sudah tu semayang ba'diyah sama-sama. Dia gitulah baru comel. Mana buat sama-sama ramai-ramai. Waktu wallahu a'lam lah apa pesen-pesen gitu tu. Satu lagi pula, kita ni nak berwiri, jangan duduk akak punggung lah kok. Mana jangan kita duduk alih tepat. Jangan duduk alih tepat. Cuma sekarang ni kurang sikit alih tepat sebab hidup jarak. Dulu wisalang je dia pun duduk belakang. Dia berwirid tak balik tapi duduk belakang. Kita sudah sembahyang, selagi kita tidak berpindah tempat sembahyang kita tu, selagi itulah malaikat akan doa keampunan kepada kita. Selagi tidak pindah tempat. Bila kita berpindah tempat, apabila kita nak sembahyang sunat, kita disunatkan berpindah tempat supaya tempat sembahyang kita banyak. Mana kita mula berpindah tempat apabila kita nak sembahyang sunat. Masa berwiri jangan pindah tempat, duduk situlah. Pandai duduk situ. Selama mana kita tidak berpindah tempat, selama itulah malaikat akan doa keampunan kepada kita. Mana kalau lepas subuh tu kau duduk situlah sampai terbit matahari, dia pun nak semayang sunat Isra', dia pun alih tempat. Apa alih tempat? Tu comel dia. Kalau masa semayang rapat dahulu, beri salam je, dia pun bikah bangun, dia duduk belakang. Berwirid ni, berwirid bukan lari balik, bukan semayang ba'diyah, tapi dia beralih tempat. Kenapa buat seumpama tu? Mungkin tempat tu rapat ke macam mana, dia tak selesa duduk di lengah. Kalau dia lengah tu duduk, tu bak lain lah, dia tak boleh, dia kena gerak. Jadi kalau masa wirid tu rapat-rapat tu dia nak gerak nak apa ni, takut orang tak selesa pula. Tu tak apalah, ada kerana. Masa saya mengaji dahulu, kalau adalah pelajar buat seumpama ni, dia bangun duduk belakang, belebeh tu guru. Dia bangun duduk belakang, dia pun pasang kipah. Kipah ada belah depan je masa semayang ni, belah belakang tak ada kipah. Dia masih duduk belakang pasal kipah. Marah tu guru, mahal mong deh, mung seorang kipah seorang.
Kita ramai-ramai ni kipas 2-3 ramai-ramai. Mu kipas seorang. Banyak mana mun ayah elektrik. Tunggu kono-kono belebel ikut elektrik tu lah. Kipas tu. Dan sekarang ni kod depan ni kipas ada 4-5 uti pun orang puluh-puluh ni pakai kipas. Dia duduk belakang tu tak puasa kipas dah lah. Dia pun buka kipas lain. Satu kipas untuk satu orang. Belebel tu. Dia tunggu tanya, awak nak bayar elektrik masjid ni, pak ngaji ni, banyak mana nak bayar? Maksud dia bukan kipas sebenarnya. Tunggu dak kenang lah orang duduk belakang, dia bangun duduk belakang. Lepas tu pasang kipas pula. Mana sudut diam. Yang berpindah, yang bergerak hanyalah Tok Imam saja. Tok Imam bergerak makna dia memalingkan tubuh dia. Sisi kanan kepada makmum. Jadi yang bergerak tapi bukan berpindah tempat. Hanya ubah kedudukan badan hanya Tok Imam saja. Mana abang kata sisi kanan kepada makmum, sisi kiri kepada kiblat. Sunat kepada Tok Imam. Berdiri kedudukan yang seumpama tu, berdoa pun kedudukan yang seumpama tu. Dia panggil apa ni? Mengiring apa panggil? Berpalinglah, berpaling. Ni bahu kanan kepada makmum. Jangan berpaling kepada makmum betul-betul. Berpaling kepada makmum betul-betul. Itu hadis yang dipakai dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali tu imam sudah beri salam, dia terus berpaling, terus Tok Imam menghadap makmum. Itu hadis yang dipakai dalam mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tak, hanya berpaling setengah je. Bahu kanan kepada makmum, bahu kiri kepada kiblat. Jadi tu imam sahaja yang berubah. Tapi bukan berubah tempat, berubah cara kedudukan. Adapun makmum disunatkan berada tempat yang sama pada masa berwiri, pada masa berdoa. Bilakah makmum disunatkan berpindah tempat? Apabila nak semayang sunat yang lain, supaya tempat semayang fardu tempat lain, tempat semayang sunat tempat lain, supaya banyak tempat semayang yang akan naik saksi di hadapan Allah di padang mahsyar. Dia gitu. Ini dia punya adab-adab lah ni ketika berwirid, ketika berdoa. Dan dibaca kemudian dari semayang subuh dan maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kalau setengah riwayat lah nabiyyan wa rasula, pada setengah riwayat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.